Okay, restoring SQL Server. Okay, semalam kita belajar, dah juga belajar kan? Mana chapter 6, backup. Chapter 7, restore. Dan chapter 6 dan 7 kita lari. Okay, right. Tetapi tak apa. Saya akan ajar anda something extra sikit. Right, semalam kita menggunakan GUI kan? So, kita menggunakan command pula. Okay, so how to do using command. Okay, but let's go through a little bit lah tentang ni. Okay, understanding about restore process. Okay, jenis-jenis restore adalah simple recovery model. Saya dah ceritakan kepada anda. Kita ada full recovery model dan kita ada system database restore. Kita ada restoring damage file only, mana yang rosak kita replace saja, ataupun advanced restore option including online, piecemeal, patch restore. So dia ada 5 jenis restoration yang anda boleh lakukan. Setakat ni yang kita banyak lakukan simple dengan full. Dan sistem database restore, kalau kita nak restore untuk MDF. Yes, I think tadi pun ada somebody tanya kat saya, I think during meeting kita tadi, what is the difference? Dia confused MDF dengan NDF kan? Okay, I forgot to answer that one. Okay, what is the difference between MDF and NDF? Primary data file. Okay, kita boleh ada lebih daripada satu tak? Tak boleh. NDF, okay, dia adalah secondary file. Bila kita buat data yang kedua, ketiga, keempat, dia punya extension dia adalah NDF. Okay, so that is the difference. I think understand so far? Kalau nama sama boleh? Boleh? Maknanya ada banyak file NDF. Nama sama tapi NDF yang nama, okay, lokasi berbeza tak apa? Kan kita letak nama tempat lain kan? Okay, nama sama, folder tempat lain. Boleh? School NDF. Boleh? Sebab dia kan extension ke belakang berbeza. MDF dengan NDF. Kalau letakkan pada folder lain pun tadi C, school NDF, B, school NDF, D, school.ndf. Dia partition berbeza. So dia boleh berbeza-beza pada folder berbeza. Okay, Cuba try test lah. Okay, cuba try test. Okay, so bila kita nak buat backup, setiap kali kita nak buat restore, kita buat tail lock. Tail lock ni apa ni? Lock echo. Macam nombor echo. Ha? Tail lock ni apa? Okay, kan kalau ada istilah tailgate, pernah dengar tailgate? Tail tu apa? Ha? Echo. Okay, selain daripada tu? Google search lah. Ada internet tak nak tengok? Tail lock apa? Okay, tail lock maksudnya apa? Ingat? Okay, kan search kan tail lock tu apa? Faham sini, apa dia? What is tail lock? Yes. Anybody? Okay, ingat tak gambar raja ni yang saya tunjuk pada anda? Oh, ni kuning. Tak nampak? Tak nampak. Okay. Tak nampak. Okay. Ingat tak gambar raja ni? Ingat tak? Apa ni? Backup. Ada tu? Okay, last backup data. Okay, kali pertama hari ni kita backup yang ni. Okay, alright. Kita ada transaction log kan? Okay, kita ada marking. Okay, kita ada buat transaction log. Yang ni untuk hari ni. Ada perubahan data. Yang ni perubahan yang kedua. Hari Selasa contohnya. Ni adalah hari Rabu. Okay, bila ada perubahan-perubahan data-data macam ni,
Yang ni kita masukkan sebagai tail lock. Okey, boleh faham? Okay, a new line are added to the file by another process. Tail update the display. So dia akan update. Okay, so that is actually a useful for monitoring log. Kita boleh catat. Okay, bilakah kita buat backup? Bila kita buat backup? Apa yang kita buat backup? Pada bila? Tarikh bila? Okay, kita kena simpan untuk full dengan bug log recovery model. Ni pun saya ceritakan pada anda. Setiap kali dia buat transaction log, so dia akan menggunakan full. Okey, kalau gunakan full backup, macam mana proses dia? Disimpan berapa lama? Rekod yang disimpan dalam full log ni berapa lama? Okey, sampai bila-bila? Selagi kita tak delete. Okey. Dia buang tak data lama? Data lama tak dibuang. Okey, selagi kita tak buang sendiri. Okey, bug log. Dia akan hanya backup ataupun dia akan buat transaction log kalau kita letak keyword-keyword yang kita nak. Contoh untuk insert, delete dan update. Okey, boleh? Boleh faham? Okey, right. So kita restore, kita boleh restore semua ni lah. Kalau anda semalam anda tengok restore, cuba tengok restore yang file kita buat semalam. Okey, cuba buka Hyper-V anda. Okey, dah start ke Hyper-V anda ke baru nak start? Dah start dah? Okey, bagus. Okey, saya tak start lagi, baru nak start. Okey, tak apa, sambil-sambil itu kita akan tengok. So kita ada last differential backup yang kita buat semalam. Masa kita buat restore, kita restore satu-satu. Right? Ataupun kita tick semua, kita restore. Tapi ada masalah anda, Farid tak keluar kan? Okey, so kita cuba sekali lagi nanti. Kita akan kosongkan database kita. Atau bukan kita start daripada baru lah. Cuba tengok. Nanti kita lakukan sekali lagi. Okey, anda boleh cuba sekali lagi. Alright, so discussion. Okay, ni discussion ni bila masa kita nak buat backup sebenarnya. Yang ni pun saya ceritakan pada anda. Okay, kalau backup anda ambil masa 3 jam, 4 jam. Sesuai tak kita buat siang hari? Tak sesuai. So bila masa kita kena buat? Tengah malam. So kita kena lakukan proses pada waktu malam ataupun non-peak hours. Okay, non-peak hours. Okay, itu yang ceritanya kat sini. Alright, restoration tadi. Kan semalam masa kita restore tadi, dia ada option yang belakang sekali sebelum kita restore. Bila kita attach file restoration, kita klik OK. Apa jadi? Dia ada error kan? Error tu maksudnya apa? Perasan tak error tu? Ke tak perasan? Tak ingat? Banyak sangat? Tak ingat? Okey, tak apa. Kita tengok video dia. Itu yang kelebihannya ada video ni, boleh tengok balik. Okay, let's see our video. Okay, so one of the thing yang kita nak tengok adalah tentang recovery option kan. Okay, right, sekejap saya scroll down. Okay, masa kita buat backup semalam ni. Okay, kita dah buat backup, kita tik. Lepas tu kita klik OK. Ada tak semalam? Ingat lagi tak ni? Okay, dia ada error.
Sebab apa yang ni? Ni option ni. Ingat tak pasal ni? Okay. Tengok tak option ni. Have a look at this one. Have you seen this before? Yes. Apa jadi? What actually happened here sebenarnya? Okay, database yang lama masih ada. So, kalau kita restore balik, apa jadi? Dia akan jadi redundant. So, apa option yang kita pilih kat sini? Kita override. Override existing database. Kita replace. Okay, kalau kita replace maksudnya apa? Kita buatlah yang lama saja, letak yang baru kan? Sebabkan nama Farid lah. Okay, itu salah satu. Sebab data backup kita setakat nama sebelum nama Farid. Okay, kalau saya pilih preserve replication setting, ini kita tak belajar lagi sebenarnya. Tapi rasa-rasanya replication ni maksudnya apa? Pernah dengar tak replication? Menduakan. Menduakan. Okay, kita majukan. Okay. So, bila kita klik preserve the replication setting, so apa jadi? Dia akan lakukan salinan. Okay, daripada sebelum ni, dia akan kopikan. Dan itu yang satu lagi, prompt before restoring each backup. Dia akan tanya, apa yang kita nak buat? Nak delete ke, nak override ke? Dia akan tanya. Okay, restrict access to restore database. Sebenarnya dia akan restrict. Okay, kenapa kita restrict? Kita tak benarkan dia gunakan ni. Okay. Dia ada case dia, bila kita restore database kita, okay, lepas kita restore, kita terus boleh guna. So, kita terus boleh guna. Tapi kita belum lagi restore satu lagi part. Okay, kita restore daripada differential dengan normal. Sebenarnya kita ada satu lagi backup sebagai backup transaction log. Okay, seperti saya nyatakan kepada anda, setiap kali anda masuk nama Ahmad, Abu, Ali, Farid, okay, maklumat ni kita simpan satu-satu, disimpan dekat mana? Simpanan transaction log. Bila disimpan transaction log, boleh tak kita tarik daripada transaction log, kita letak dalam database? Boleh. So, untuk kita membolehkan yang tu, kita kena klik yang arahan ni. Restrict access to restore database. Selepas kita restore full, selepas kita restore differential, kita restrict. Jangan bagi orang guna lagi. Okay. Lepas kita guna tu, baru kita tarik daripada transaction log, kita letak dalam, baru dia aktif. Right. Yang tu saya perlu tunjuk lagi macam mana kita nak aktifkan dia. That is actually topik yang seterusnya. Nanti kita akan tengok lah. Okay, anda ingat ni ya? Okay, ini yang berlaku ni, recovery option. Alright, so kita ada phase-phase yang kita buat lah. Kita copy data, kita redo, kita boleh undo. Okay, proses yang kita masukkan redo dan undo ni adalah recovery. Right, yang option-option ni by default di recovery and dia akan bring online database. Okay, kalau cakap with no recovery, dia tak bagi recovery dan dia memerlukan tambahan proses tambahan. Yang non recovery ni lah yang tadi ni video ni tunjuk ni. Non recovery ni. No recovery. Ni with recovery. Kalau recovery dia terus on. Kalau no recovery dia perlu ada additional process yang ada kena buat kat database. Okay, so anda ada dua option, sama ada nak buat full no recovery ataupun recovery. Boleh faham tak? Siapa confused? Confusion? Okay, alright, senyap tu menanda faham Okay, kita pergi buat restoration. Kita menggunakan command restoring ni. So ini adalah command yang kita gunakan. Okay, command yang kita gunakan. Yang ni kita dah buat semalam. Yang ni kita tak buat lagi. So kita akan buat nanti. Okay, kita akan buat nanti. Alright, so kita nak restore log sahaja. Okay, kita boleh lakukan proses restore log payroll. From this, apa? So kita boleh log.
Itu yang kita nampak kat sini. Kalau anda pilih option restore with no recovery, so anda kena restore lock, barulah dapat sepenuhnya. Okay, kita akan cuba test sekali lagi ni. Kita buat backup. Sebentar lalu kita akan cuba buat. Okay, so kita boleh lakukan recovery mode. Saya okey sama. Okay, kalau anda menggunakan option restore with no recovery, dia akan keluar tanda tick macam ni. Dia hampir-hampir siap tapi belum siap lagi. So dia akan keluar ayat restoring. Okay, bila anda lakukan proses ni sekali lagi with no recovery, okay, so dia akan complete lah. Okay, ini belum complete. Kalau dia tak recovery, dia akan cakap dah complete, dia akan restore terus. Right, kita akan cuba nanti selepas ni. Okay, so with standby option. Okay, standby option ni apa pula cerita ni? Dia buat backup, tapi dia hanya boleh baca sahaja. So dia tak benar sebarang update. Okay, apa tujuan standby ni? Kita nak refer balik. Katakan minggu ni kita dah update. Kita update. Tapi tiba-tiba ada maklumat yang minggu lepas kita nak tengok. Rekod yang minggu lepas dengan minggu ni kita nak review. Kalau kita restore sebelumnya apa jadi? Data yang terkini lah. Dah pasal tak? Okay, example macam semalam. Ada adik, Abu, Ahmad, Farid. Okay, Farid. Katakan kita restore yang sebelum ni. Farid lah. Okay, kalau kita tak nak hilang, so what do you do? Kita buat satu lagi file, kita refer. Mana yang hilang ni? Kita tengok. So kita boleh compare. So kita boleh lakukan proses with standby option. Okay. Alright, so kita akan tengok ni. Kemudian, okay, ni pun semua kita dah tengok dah ni. Okay. Bla bla bla. Okay. Right, let's have a look. Okay, let's buka anda punya ni. Okay, untuk memudahkan situasi, kita akan buat satu database baru. Okay, let's buat database baru. Okay, kita tak nak pakai school lah pula. Kita pakai university lah pula. University. Okay. Okay, buat database baru. Boleh follow pergi pada item, klik mouse sebelah kanan, choose new database. Dan anda type university. Okay, sudah. Dan anda klik okay. So kita maintain database yang sedia ada. Setting yang default. Sudah? Sudah belum? Sudah dan belum. Okay, sudah? Okay. So, right. Okay, so saya tutupkan yang lama. Okay, saya buat query yang baru. New query. Okay, sebelum saya buat new query ni, okay, saya kena buat table dahulu lah. Okay, kita buat table baru. Okay, new table. Okay, new table. Okay, so saya namakan student name. Ataupun kita letak dua lah. Student IC. Kita namakan dia sebagai baca. Student name. Baca juga. Okay, sudah? Alright, so kita savekan dia. Okay. Kita ada buat file group tak? Tak ada kan? Kita tak buat file group pun. Kita apa? Kita buat simple je lah. Okay, kita tutupkan dia
dia akan minta save. Kita savekan dia sebagai student. Okay, student, anda klik. Okay, so kita dapat satu table student. Okay, sudah? Sudah ke? Okay. Alright, so kita pergi pada edit top 200 rows. Klik mouse sebelah kanan atas student table. Edit top 200 rows. Okay, so apa jadi? Dia akan masukkan, minta dah masuk. Okay, IC nombor 1 James. Nombor 2 Bond. 3 kita masuk beberapa nama lah. Okay, so kita ada 3. So kita nak buat backup. Okay, sudah masuk data? Okay. Okay, sudah? Okay, so kita dah ada data sebanyak 3 rekod. So kita nak buat backup. Okay, kita menggunakan command backup. Tadi semalam kita menggunakan GUI kan? So kita menggunakan command pula. Okay, backup database. Okay, database nama university. Okay, to this. Okay, kepada hard disk ataupun kepada thumb drive ke mana, tape drive ke. So kita nak letak dekat mana? So saya sebagai contohnya, saya nak letak dekat saya buat satu folder baru. Okay, BK Uni. Okay, contohnya. Okay, ini adalah folder saya. So di sini saya akan buat backup lah. Okay, ini backup folder saya. Alright, so buat folder dulu lah. Okay, buat folder dulu. Saya nyatakan u.backup. Okay, with okay, sudah? Anda nak check sama ada command anda okey ke tidak, anda boleh klik tanda tick ni. Dia akan cakap command success. Mana command success, mana ayat ataupun program SQL anda okey, boleh digunakan. With init tu dengan kali pertama lah. Kita initializekan dia. Okay. Go tu maksudnya untuk execute arahan ni. Untuk execute arahan ni. So kalau kita ada banyak command pertama, satu, kita nak buat backup yang kedua, ada command kedua pula. Ada command ketiga pula. Okay, antara command satu dengan command satu, dia kena go. Okay, dia kena go. Okay, kalau ada lagi, dia kena ada go lagi. Kalau anda letak macam tu saja tanpa go, dia akan keluar error. Dia akan jalan 3 kali serentak. Okay. Right, tak apa, kita run satu-satu lah. Okay, kita execute. So bila kita execute, dia dah buat backup. Dan size database kita, backup uni, kita ada kat sini, iaitu 1.4 MB. Saya dah buat backup. Okay, ini adalah
backup yang kita buat iaitu full backup. Okey, macam mana kalau kita nak buat differential pula? Okey, hampir sama macam tadi. Okey, backup mungkin kita pakai nama lain, u_diff. Right, with init kita tambah differential. Okey, sebelum kita laksanakan arahan ni, kita masukkan data sikit. Okey, boleh? Boleh nampak? Ke tak nampak? Buta nampak? Tak nampak Okay, tak nampak, saya besarkan tulisan. Okay, sekejap saya besarkan tulisan je. Kan ada yang buta lepas kelas ni. Okay, nampak? Ke ada yang buta lagi ni? Tak nampak? Tak nampak? Nampak. Okay. Alright, kita executekan dia. Sebelum kita execute, kita masuklah data dulu. Okay, Yong Chan. Okay, 5 Jackie. Okay, kita ada dua nama yang masuk. Dan kita lakukan proses execute. Untuk anda nak run execute, anda highlight ni. Anda execute ni sahaja. Okay, anda masuk dua nama lah. Okay, so kita masuk Jackie and Chan, James dengan Bon, Yong Chan, Jackie. Okay, dah masuk tak? Okay, so kita dah ada backup database uni. Kita ada backup database uni juga, tapi kita buat differential. Okay, ini differential yang kali pertama yang kita akan buat. Kita buat differential. Execute. So dia buat. Katakan kita tak ada penambahan data. Kita buat differential juga. Apa jadi? Ada penambahan tak? Okay, kita cuba tengok execute. Okay, kita execute dua kali. Berapakah saiz yang kali ketiga? Sama 533, 533. Okay, jumlah minima. Okay, kali pertama kita buat differential. Kita backup setakat James, Bon, Yong. Okay, lepas tu kita buat differential sekali, penambahan Chan dengan Jackie. Lepas tu kali ketiga kita buat sekali lagi. Saya tukarkan nama U B1. Kita buat backup. Dia tak ada perubahan. Dia masih 533 KB. So, okay. Kalau kita buat backup, nama dia sama YouTube dia. Dia tadi tak jadi apa lah. Dia akan tambah pula dalam folder. Macam semalam dia kita buat backup, differential semua dalam satu file. Dia kalau tak dalam file sama. Dia override. Dia tambah. Dia akan tambah kepada file tadi. Tapi sebaik-baiknya kita asingkan, jangan letak dalam file yang sama. Yang ni adalah cara yang lebih baik lah. Okay, kalau anda ada banyak backup, anda ada banyak tape, ada banyak CD, jadi anda boleh tukar masuk. Kalau satu WhatsApp, anda boleh backup menggunakan satu lagi. Kalau macam semalam, satu WhatsApp, semua WhatsApp, tak boleh backup. Okay, sudah? Okay, so kita dah buat. Tambah lagi data, contohnya. Katakan kita tambah lagi data. Okay, Hana. Okay, Hana ni pula ni kita buat backup. Tapi kali ni backup, kita buat backup transaction log. Backup log.
University. Mana kalau nak backup tu tak payah ada week ini lah. Ha? Macam mana? Nanti kalau nak buat backup tu tak payah ada week ini lah. Anda kena letak with no init. Untuk backup log, anda tak perlu with init. Anda tak no init lah. Kalau backup database ini, Aha. backup log ini lah. No init. Kalau tak letak ini tu, Kalau tak letak init, dia tak jalan. Kena letak jugalah dia punya command dia macam tu. Okay, so kita dah tambah Hena. Tapi kita tak buat backup differential, kita just buat backup log. Okay, kita buat backup log. Okay, kita execute. So kita ada backup log. Dan kalau kita tengok data kita sekarang ni, kita ada 1, 2, 3, 4. Okay, ni adalah 3 nama pertama, ni nama kedua, ada 2 nama record. Yang ni kosong tanpa apa-apa record. Yang ni ada 1 record. Hana. Tapi dia adalah log. so yang tadi yang tak ada apa-apa record tadi, kenapa? Apa dia? Kenapa tak ada apa-apa record? Yang Kita buat kali, kan kita buat backup yang kali pertama tadi, kita buat James Bond dengan Yong kan. Yang ni adalah full. Kita buat backup tadi full. So nama dia adalah James Yong dengan Bond. Okay, kali kedua kita buat, second time kita buat, kita tambah Chan kan. Chan dan Jackie. Okay, kali ketiga saya buat sekali lagi. Tapi saya tak tambah apa-apa data. Data kosong. Kali ketiga saya buat. Okay. No record. Saya tak masuk sebarang record tadi. Pasal kan? Okay, bila saya buat transaction load, yang kali 4 saya buat, saya hanya masukkan Hana saja kan? maknanya yang transaction log ni dia simpan Semua lah. transaction Hana tu lah. Transaction Hana saja ke semua? Ya, Hana saja. Sebab yang tu yang sebelum kita buat backup tadi kan? Kenapa? Ada confusion? Yang no record tu maknanya dia datanya sama dengan yang second tu lah. Yang mana? Yang third tu. Yang third dengan? Second, sama je lah. Okay, yang second ni Chan, Jackie. Bila third, kita tak masuk record. Mana kita nak masuk lepas Jackie jadi kita tak masuk kan? Mana database kosong lah. Kosong lah. Mana backup kosong. Bukan database kosong. Backup kosong. Oh, database sama. Dia punya data dalam tu sama. Sama. Tapi differential dia hanya ambil yang perbezaan saja. Tak ada itu. Tak ada beza kosong. Kalau ada perbezaan, dia isi. Boleh faham? Okay, confused? Okay, alright. Satu-satu, tengok. Okay, kali pertama kita masuk James Young Bond. Okay, tu backup kali pertama. Buat full backup. Okay, kali kedua kita buat second. Kita masuk nama Jackie dengan Chan. Kita buat differential. Apa penambahan dekat sini? Chan dengan Jackie Chan. Jackie Chan lah. Jackie dengan Chan ni. Okay. Kali ketiga kita tak masuk apa-apa record. Tapi kita buat backup juga. Ada perubahan? Tak ada. Mana dalam backup tadi ada apa? Kosong. Oh, bukan ada 5. Tak, kosong. Ada yang dia hanya simpan yang berbeza sahaja. Okay, mana yang tak ada dalam full, dia akan buat backup. Mana yang tak ada yang dalam sebelum backup ni, dia akan tambah.
Ditambahlah top up. Mana tak ada top up, top up. Tapi kalau nak restore yang differential ni kena ada yang full. Ya, first kali memang kena ada full. Okay, so lepas kali ketiga tu kita masuk nama Hana kan. Okay, kita buat lock. Okay, kita buat lock pula. Dia hanya simpan nama Hana sebelum kita buat backup tadi. Atas-atas semua dah buat backup, tapi kita lakukan proses ni tadi. Okay, sudah? Iya, betul. Okay, right. Dan contohnya lah, kita lakukan satu ni. Ini hari Isnin. Yang ni pula hari Selasa. Yang ni pula adalah hari Rabu. Yang ni pula anda buat backup pada hari Khamis. Okay, tapi anda rasa pada hari Khamis ni kita takut data tu hilang, anda nak lakukan satu lagi proses copy. Okay, semalam kita belajar hanya full dengan differential kan. Dalam menu tu tak ada copy. Okay, apa yang berlaku? So kita nak lakukan pada hari yang ketiga ni juga, pada third day yang sama, kita nak lakukan satu lagi backup. Okay, pada third juga prevention measure. Anda nak buat copy. Copy ni buat apa? Apa yang anda akan dapat? Hasilnya apa? Okay, dia buat full backup. Yang apa yang ada daripada sini semua ni. Maknanya data yang dia akan simpan adalah James, Yong, Bond, semua dia akan simpan. Okay, lepas tu dia akan simpan Jackie Chan, Chan Jackie. Okay, dan hari yang ketiga yang kosong. Okay, dia akan laku. Right, so macam mana kita nak buat backup ni? Okay, so kita buat backup database. Okay, university. Okay, to this. Right, kalau malah type copy je lah. Okay, to this kita dah buat u copy. Ada copy paste tak? Tak ada kan? Okay, if copy underscore only slash init pula. Keluar init pula dah. Okay, so kita buat backup. Okay, so kita buat backup keseluruhan. Walau macam mana pun, kita dah buat, sebenarnya yang kita dah buat log kan. Sebenarnya ni dah hari yang ketiga, hari kelima sebenarnya ni. Silap tempat, silap, sorry ya. Tapi sebab kita dah buat ni tadi. Sebelum kita buat ni, kita buat tadi baru dia third. Tapi sekarang kita dah buat yang keempat ni, jadi yang kelima, yang keempat jugalah. Okay, ni keempat. Maknanya dia akan ada simpan maklumat Hana sekali. Kalau kita buat sebelum yang keempat tadi, maknanya maklumat tu akan hanya setakat Jackie dengan Chan. Boleh faham tak? Okay, boleh faham Okay, so sekarang ni kita cuba tengok data kita macam mana. How is our data look like? Okay, kita ada ni copy. Copy ni hampir sama macam U ni. Different U log. Okay, boleh nampak Boleh faham?
Okay, anda understand? Okay, contoh kita masuk satu lagi record. Okay, kita masuk satu lagi nama, Gan Ong ni. Okay, apa method yang kita nak simpan ni? Backup apa ni? Incremental. Okay. Right, so kita menggunakan simple lah. Kita menggunakan backup biasa lah. Atau kita buat init satu lagi lah, log satu lagi. Okay, kita buat log. Mana hari yang kelima? 5 days. Gan Ong ni. Alright, so kita buat log yang kedua. Kita execute. So sekarang kita dah ada log diff copy uni. Alright. Siap. So kita nak restore pula. Okay, sudah? Siap? Okay, so sekarang kita nak corruptkan hadis kita ni. Database kita. Macam mana kita nak corrupt ni? Kita nak rosakkan balik. Cuba tolong rosakkan database anda. Pergi delete. Okay, so macam biasa, apa yang kita buat? Kita downkan database kita ni. Kita stop lah sekejap. Okay, stop sekejap. Okay, boleh stop tak? Macam tak boleh stop. Okay, kena buat sini lah. Okay, so stop. Okay, so kita stopkan dulu services dia. So selepas kita dah stopkan services dia, kita rosakkan universiti pula punya database. Okay, dah rosak dah? Dah rosak dah pandai. Okay, terror dah sekarang Okay, universiti. Okay, ni universiti saya. Universitas. Rosak? Okay. Universiti rosak. Okay, so universiti dah rosak. Okay, kita upkan balik. Okay, pastikan anda tahulah dekat mana anda punya
database universitas tadi tu. Okay. Biasanya duduk dalam ni lah. Okay. Anda check. Okay, sudah? Okay, so kalau anda refresh ni, apa jadi universiti? Ada keluar error. Dia akan keluar database university is not accessible. Okay, sudah losak. Okay, so kita buat new query. Okay, new query ni kita nak lakukan satu-satu, kita nak baca satu-satu ni, kita nak restorekan balik. Okay, boleh? Sedia? Sedia untuk kita restorekan database kita? Lost. Okay, lost dekat mana? Lost kat mana? Right, so kita nak restore. So database kita dah rosak ni. So macam mana kita nak restore? Right, so untuk restore, kita boleh restorekan satu persatu. Kita restore. Restore database. Nama database university. Okay, from this. Okay, database tadi yang kita masukkan, kita masukkan satu persatu. Okay, yang atas tadi kan, yang you backup. Okay, you backup with recovery. Apa jadi? Kalau tak with recovery apa jadi? Dia dah tu jalan terus, dah boleh pakai dah. Kalau nak tambah yang lain-lain lagi, anda jangan letak recovery, letak no recovery. Okay, sekarang ni kita kan nak ada tambah yang lain lagi kan. U kita nak backup, UDIF kita nak tambah, UDIF 1 kita nak tambah. So yang anda kena letakkan no recovery. Sebab sekarang ni kan satu-satu kan, kita buat satu-satu, so kita buat satu-satu lah. So kita recovery. So kita execute. University has not been backup. Okay. So right. Sebab database dia dah rosak. Sebelum kita buat rosak, kita buat backup dulu lah. Sebelum kita betulkan dia, kita buat backup sekali lagi. Ataupun kita buat transaction log lah. Buat yang kali kelima Dia minta kita buat backup sekali lagi. Sekejap. Cannot due to inaccessible. Sekejap
Okay, mungkin anda cuba pakai menu sekejap. Cuba testing Okay, ni pakai menu tadi. Anda refer klik mouse sebelah kanan database tadi. Lepas ni kita akan cuba pakai command Okay, ada certain part ni kadang-kadang memang nak kena pakai UI juga sikit. Alright, dah done tadi kan? Anda klik mouse sebelah kanan, anda pilih restore database. Okay, lepas tu general. Anda pilih University, database University. Dan from device, anda pilihkan database yang you backup tadi, yang first kali yang kita buat. Dan kalau nak tengok content, anda klik, anda boleh tengok content. Kita ada satu backup. Alright, so kalau kita restore, sebelum restore tu kita pilih override existing, tapi kita pilih restore with no recovery. Sebab kita nak ada additional restore. Okay. Ambil yang pertama sekali yang you sahaja. Okay, boleh. Okay, sudah? Okay, so anda boleh klik OK lah, cuba try. Apa jadi? Okay, so klik OK. Right, database restore. So dia akan keluar restoring. Okay, nampak database restoring? Tak payah tengok lagi, masih unaccessible. Okay, tak ada, masih restoring lagi. Dia sangkut sikit. Ada kena buat backup something. Okay, so selepas tu kita terus restore. Bagi command, saya refer kepada UD1. Saya skip UD. Saya terus pergi pada UD1. Boleh tak? Ada datang? Okay, cuba test, cuba try lah. Anda cuba main, cuba test lah. Cuba tengok. Pergi ke UD, cuba. Mungkin kawan anda seorang lagi sebelah tu, cuba UD1 terus. Ada beza tak? Seorang buat UD, seorang lagi buat UD1. Okay. Tapi menggunakan command ni with no recovery, dia masih ada restoration. Last kali baru kita buat untuk log. Okay, untuk log sama juga, restore log. Okay, so last kali saya restore.
Lock. Restore lock university. From this saya refer kepada nombor 2. Saya skip yang ni. Saya terus pergi nombor 2. Cuba tengok. Jadi macam mana? Hasilnya macam mana? Okay. Right. To recent which is not applied. So saya kena restore satu-satu. Saya tak boleh restore yang kedua. Saya kena restore yang satu dahulu. Yang kosong. Okay. Cuba tengok. Execute. Right. Okay. Saya boleh buat restore. Okay. Bila dah restore ni. Apa jadi? Right. Sudah dapat database. Data semua ada tak? Okay. Kita tengok data. Ada? Ada semua data. Okay. Right. Anda punya macam mana? Got problem? Okay. Anda boleh cuba try command ni.